وجه سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما نعمة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apa jua sekarang ini kita diizinkan untuk meneruskan pengajian ilmu tauhid sifat 20 yang mana kita dah sampai di 15. Pengertian hukum. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatih. Si pengertian hukum. Itsbatu amrin bi amrin au nafyuhu anhu. Apa makna hukum? Artinya nak menetapkan sesuatu perkara kepada sesuatu atau nak menafikan sesuatu itu daripadanya. Jadi kenapa nak belajar bab hukum? Apa itu hukum? Kita belajar bab hukum ni, sebenarnya fokus kita ni ialah hukum akal. Tapi sebelum kita belajar hukum akal, kita belajar tentang hukum dulu. Hukum ni apa dia? Hukum ni bila kita sebut dalam konteks tauhid ni, keputusan, decision. Apakah keputusan kita pada hari ini? Nak datang masjid ke tak datang masjid? Apa hukum saya datang masjid hari ini? Tapi malangnya kita bila sebut hukum, fikiran kita selalu terfokus pada hukum syarak. Padahal hari-hari kita buat hukum. Hukum dengan makna keputusan. Misalnya kita nak minum air ni. Apa hukum saya minum air ni? Maksudnya apakah keputusan saya nak minum air ni? Adakah air ni boleh hilangkan haus? Adakah air ni harus atau haram di segi syarak? Adakah air ni di sudut akal boleh menghilangkan haus? Jadi hukum. Maka dia kata pengertian hukum itu, kita nak tetapkan sesuatu kepada sesuatu atau kita nak nafi. To affirm and to negate. Hari-hari kita buat keputusan. Maka hukum terbagi 3. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Hukum akal, law of intellect. Law of intellect. Hukum adat, law of nature. Hukum syarak, law of syariah. 3 jenis hukum. Hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Maka kitab-kitab tauhid, bila kita nak belajar tauhid, nak mengenal Allah, maka kita menggunakan hukum akal. Kita gunakan akal. Habis kenapa kalau nak guna akal, nak kena belajar 3 hukum ni? Sebab kadang-kadang kita terkeliru antara 3 hukum ni, sehingga kita tak tahu nak pakai yang mana bila nak mengenal Allah. Sebab tu kita belajar tentang 3 jenis hukum ini. Baik, apa itu hukum akal? Maknanya keputusan yang dibuat oleh akal. Kalau adat, keputusan adat. Syarak, keputusan syarak. Macam saya kata tadi, macam ni. Kita tadi solat maghrib, lepas ni nak solat isyak.
Kalau orang tanya, apa hukum sembahyang Isyak ni? Maka kita tanya balik, hukum apa? Hukum syarak. Maka kita jawab, wajib pada syarak saya sembahyang Isyak. Maknanya kalau kita sembahyang dapat pahala, tak sembahyang dosa. Tanya lagi, agak-agak lepas ni tuan dapat ke sembahyang Isyak? Hai, badan saya sihat, saya tak ada sakit apa-apa. Kebiasaannya setiap malam saya sembahyang Isyak. Maka malam ni pun pasti saya akan sembahyang Isyak. Itu hukum adat. Hukum adat, kebiasaan. Mungkin tak jadi, mungkin tak sempat sembahyang Isyak. Kemudian tanya lagi, apakah pandangan akal kita ni lepas ni sembahyang Isyak? Maka dijawab, harus pada akal. Mungkin sembahyang, mungkin tak sembahyang. 3 hukum. Setiap perbuatan kita ni dia ada 3 hukum. Baik, kita belajar satu-satu. Apa itu hukum akal? Itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu min ghairi takarrurin wala wad'i wadi'in. Artinya, hukum akal ialah menetapkan suatu perkara bagi suatu perkara, atau nak menafikan suatu perkara itu tanpa berulang-ulang percobaan. Tak payah test banyak kali, tak payah ulang 2-3 kali baru nak tahu apa hukum akal. Misal kalau saya tanya tuan-tuan, meja yang besar ni, mimbar ni yang besar, meja ni, boleh tak saya masuk dalam botol yang kecil ini? Boleh tak boleh? Tuan-tuan kata mustahil. Ni besar, ni kecil. Benda besar tak boleh masuk dalam benda kecil. Perlu tak nak test? Nanti saya nak test dulu. Tak payah. Terus jawab mustahil. Jawapan yang tuan-tuan jawab itu datang daripada mana? Siapa yang buat keputusan kata tak boleh itu? Akal. Akal buat keputusan. Akal kata benda besar tak boleh masuk benda kecil. Benda ni mustahil di akal. Tak payah cuba. Tapi kalau saya kata, kalau saya minum air ni, hilang tak haus? Akal kata, entah, harus. Macam mana nak tahu hilang tak hilang haus? Kena ulang-ulang percobaan. Diminum sekali, hilang haus. Minum 2 kali, hilang haus. Minum 3 kali, hilang haus. Kita pun kata apa? Air menghilangkan haus. Setelah diulang-ulang 3 kali. Ini hukum adat. Hukum akal tanpa berulang-ulang percobaan. Dan tiada hantaran. Mana hantaran apa? Tidak disusun oleh orang yang menyusun. Tidak dihantar orang yang menghantar. Hukum akal tak payah belajar. Dia tidak disusun oleh sesiapa. Dia fitrah. Ya. Kalau kita tanya orang yang tak pernah sekolah, tak pernah masuk sekolah, tak pernah belajar mana-mana primary school, tadika pun tak pernah, tulis pun tak tahu, kita tanya dia, boleh tak meja ni, meja besar ni masuk dalam botol ni? Dia kata tak boleh. Dia belajar mana? Siapa yang susun tu? Ilmu tu. Ilmu kata besar tak boleh masuk kecil, tak ada siapa susun. Tanya lagi, adakah ilmu yang disusun? Ada. Apa dia? Hukum syarak. Hukum syarak mestilah berhajat kepada yang menyusun. Kalau yang menyusun tu Imam Syafi'i, maka namanya mazhab Syafi'i. Kalau hukum itu disusun oleh Imam Abu Hanifah, namanya mazhab Hanafi. Kalau Imam Ahmad yang susun, mazhab Hanbali. Kalau Imam Malik yang susun, mazhab Maliki. Itu hukum syarak, dia disusun. Diambil daripada Nabi SAW oleh para sahabat, para tabi'in, lalu disusun oleh mujtahid
tentang hukum-hukum ini, hukum sembahyang, hukum puasa, hukum zakat, yang itu hukum syarak. Hukum akal ni tidak disusun oleh sesiapa, malah dia telah diinstal, diletakkan dalam setiap mukallaf manusia ni. Tak kira lah Cina, Melayu, India, atas nama manusia, bukan monyet, bukan beruang, bukan harimau, manusia dikurniakan hukum akal. Akal ni dia punya function dia tu. Apa tujuannya? Dengan hukum akal inilah kita dapat mengenal sifat Tuhan. Kerana sifat Tuhan tu ada 3. Yang mustahil akal, yang harus akal, yang wajib akal. Ustaz, yang wajib syarak tak ada? Wajib syarak tak ada. Kalau dengan Tuhan, kita kena guna hukum akal. Sebab tu, jadi definisi hukum akal tadi menetapkan suatu perkara bagi suatu perkara, atau nak nafikan tanpa berulang-ulang percobaan dan tanpa disusun oleh sesiapa. Masya Allah. Ini hikmat Allah Ta'ala, menjadikan manusia ni berakal. Dengan akal, Allah kata afala ta'qilun. Kenapa kau tak fikir? Nak fikir apa? Fikirlah alam besar ni boleh ada sendiri tak? Mana boleh, kena ada Tuhan buat lah. Kena ada yang menjadi. Nampak tu? Kalau alam yang besar ni ada yang buat, habis yang kecil macam mana pula? Yang kecil apa? Yang kecil virus corona. Virus corona siapa buat? Cina buat. Cina tak buat. Cina mana boleh buat virus? Yang buat virus siapa? Allah lah. Kalau Cina buat virus, Cina jadi Tuhan. China. Oh, ini macam-macam teori. Yang buat, yang menjadikan siapa? Allah. Bolehkah jadi sendiri? Mustahil. Akal kata mustahil. Hukum akal. Benda yang ada mesti ada yang mengadakan. Siapa yang ajar ni? Tak ada siapa ajar. Allah ajar. Allah install. Ada tak orang yang tak tahu hukum akal ni? Ada. Siapa? Orang gila. Orang gila tak ada. Lagi kanak-kanak belum memais, baru lahir, itu tak ada hukum akal. Baik. Hukum akal ni pula dia terbahagi kepada 3. Wajib akal, mustahil akal, dan harus akal. Ini nak faham akal kita ni. Nak faham macam mana akal berfungsi. Akal berfungsi macam mana? Akal menghukum ini wajib ada, ini mustahil ada, ini harus ada. Setelah kita faham fungsi akal, barulah kita boleh mengenal satu-satu sifat Tuhan. Satu-satu. Kelompok TU dulu, bila dia belajar sifat 20, hukum akal ni diulang-ulang. Kadang-kadang sampai setahun ngaji bab tu, hukum akal, sampai semua faham. Barulah diperkenalkan sifat-sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Cantik ilmu. Kita sekarang ni terus nak faham, terus nak kenal Allah. Hukum akal tak belajar. Baik, apakah wajib akal? Saya harap semua dah faham. Apa tu hukum akal? Mengisbatkan, menafikan sesuatu tanpa berulang percobaan dan tanpa ada yang menyusun. Tanpa ada, terus ada sini. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita test, anak kita umur 4 tahun, dia tengah main, kita datang kat belakang dia, kita ambil satu biji bola, kita balik kat belakang, kita balik macam tu. Agak-agak anak kita yang umur 4 tahun ni, dia tengok depan ke dia tengok belakang? Dia tengok belakang. Umur 4 tahun, dia tengah pandang sana, kita ambil bola, kita balik. Balik. Anak yang 4 tahun yang dah memais ni, agak-agak tuan-tuan, budak ni dia pandang depan ke dia pandang belakang? Dia pandang belakang. Kenapa dia pandang belakang? Apa yang berlaku dalam akal itu? Setiap yang terjadi,
ada yang menjadikan. Siapa ajar dia? Tariqah pun dia tak masuk lagi. Mana dia tahu? Fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dia dah terima konsep tu. Benda ni jadi, ada yang buat. Takkan bola tu boleh jatuh sendiri. Bisa ada orang balik kat belakang. Hukum akal. Itu maksud saya hukum akal. Tapi sebab kita dah besar ni, lama-lama keliru pula lah. Yang mana hukum akal, yang mana hukum adat, yang mana hukum syarak. Terpaksalah belajar balik supaya hilang kekeliruan itu. Ini kita tengah buat malam ni. Baik, apa wajib akal? Wajib akal artinya, tuan-tuan, ma la yutasawwaru fil akli adamuh. Artinya perkara yang tidak diterima akal akan ketiadaannya. Itu wajib akal. Akal tak terima kata benda tu tak ada. Akal tak boleh terima botol ni ada, tak ada siapa letak. Pak Imam, ni botol air ni siapa letak ni? Tak tahulah ustaz. Tiba-tiba dia muncul dia. Mustahil. Terus jawab, mustahil. Mana boleh dia ada tiba-tiba tak ada orang letak? Mesti ada orang letak ni. Hukum akal. Akal tak terima kata tak ada. Mesti ada. Nampak tuan-tuan? Macam mana Allah jadikan kita ni, manusia ni siap mengenal Tuhan. Itu kalau ada orang atheist, orang tak terima, free thinker, dia tak nak terima Tuhan. Macam mana kita nak ajar orang tak terima Tuhan? Senang je. Kita ambil kereta dia, kita suruh. Kita tanya kita, nampak tak kereta saya? Entahlah, tadi ada, lepas tu dia hilang sendiri. Mana boleh kereta hilang sendiri? Mesti ada orang ambil. Kereta awak yang besar ni pun awak tak terima kata hilang sendiri. Habis bumi yang besar ni boleh ada sendiri. Boleh ada sendiri. Senyap. Bumi lain kata dia. Itu natural. Kereta ni hukum akal. Jadi orang yang menolak wujud Tuhan ni betul-betul orang bodoh dan gila. Gila. Tak guna akal. Sebab wajib akal ni semua ada. Yang mana perkara yang tak diterima akal akan tiadanya, mesti ada. Ini wajib akal. Wajib syarak. Wajib syarak lain. Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Macam sekarang ni, saya mengajar, dapat pahala tak? Dapat. Tuan-tuan belajar dapat pahala? Dapat. Tak belajar berdosa. Itu wajib syarak. Dalam Al-Quran, kadang-kadang wajib syarak, kadang-kadang wajib akal. Saya tanya tuan-tuan, dalam Al-Quran ada satu ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa wajib mati. Wajib apa tu? Wajib apa tuan-tuan? Tiap-tiap bernyawa wajib mati. Wajib dalam Quran ni, dalam Quran. Wajib syarak ke, wajib adat ke, wajib akal? Wajib? Ada orang jawab wajib syarak. Sebab Quran sebut Ustaz, wajib syarak. Baik, cuba kita tengok. Kalau makna Quran tadi tu, tiap-tiap yang bernyawa wajib mati, maknanya wajib syarak. Apa makna wajib syarak? Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Maknanya kalau kita mati dapat pahala, tak mati dosa. Habis macam mana? Wajib akal. Kerana Allah dah bagi tahu tiap yang menyawa mesti mati. Kalau tak mati, bohong Allah. Allah bohong, mustahil. Maka tak mati kita tu mustahil. Wajib mati. Ini contohlah. Contoh dalam Al-Quran tu ada wajib akal. Apa pula makna mustahil akal? Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Artinya perkara yang tidak diterima akal akan adanya. Dia terbalik pada mustahil. Perkara yang akal tak terima kata boleh ada. Tak terima dia akal, perkara tu boleh ada. Itu namanya mustahil. Misalnya Tuhan mempunyai anak.
Tuhan beranak. Kalau Tuhan beranak, Tuhan suka makhluk lah. Tuhan bertempat. Ini perkara yang tak diterima akal. Benda besar ni masuk benda kecil, tak diterima akal. Perkara mustahil akal. Jaiz. Ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang diterima akal boleh ada dan boleh tiada dengan cara bertukar ganti. Seperti adanya alam. Alam ni boleh ada, boleh tak ada. Baik, kalau kita nak mahir benda ni senang ya. Kalau saya tanya tuan-tuan, besok Allah Ta'ala ada tak? Allah Ta'ala ada tak besok? Tuan-tuan jawab ada. Mesti ada ke harus ada? Mesti ada. Kalau saya kata tak ada, tak terima. Maknanya Allah ada besok, wajib akal. Wajib di akal Allah ni ada. Saya tanya lagi. Besok Tuhan beranak tak? Tuhan mana beranak? Tak boleh terima? Tak terima di akal saya besok Tuhan beranak. Mustahil akal. Tanya lagi. Agak-agak besok makcik ada tak? Tuan-tuan ada tak besok? Tak tentu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Maknanya kita ni harus pada akal. Kita ni besok ada ni harus di akal. Allah wajib di akal. Anak Tuhan mustahil di akal. Ini diulang-ulang sampai faham, sampai boleh beza yang mana wajib, mustahil, harus. Baik, perhatian. Melalui hukum akal, wajib, mustahil dan harus ini dapat menghasilkan pengenalan yang kukuh terhadap Tuhan. Masya Allah. Tauhid ni mengembalikan fungsi akal manusia. Allah mencipta kita, dan dalam diri kita ni Allah menciptakan satu benda yang sangat agung, yang membezakan kita dengan binatang dan batu-batu. Akal. Setiap benda yang dicipta tentulah ada tujuan, ada faedahnya. Apa tujuan akal yang dicipta? Pernah tak kita tanya? Kenapa Allah buat kita akal? Untuk cari makan? Untuk fikir macam mana nak hidup? Apa tujuan sebenarnya? Mengenal Allah. Macam mana? Melalui hukum akal. Dikatakan mengenali hukum-hukum akal terhadap Tuhan bukanlah mengenal hakikat diri Tuhan. Kita belajar tauhid bukan kita nak tahu apa hakikat zat Tuhan. Takkan dapat jawapannya. Nabi pun tak tahu hakikat zat Tuhan. Kerana hakikat zat Tuhan laisa kamithlihi syai'un. Penghujung mencari Tuhan ialah Tuhan tu tak serupa sesuatu. Macam mana tu? Macam tu. Panjang tak, pendek tak, kiri kanan tak. Macam tu Tuhan. Tak boleh fikir. Habis macam mana nak kenal Tuhan ni? Mengenal sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Sebab tu dia kata apa? Inilah maksud perkataan ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama ni mengenal Allah. Artinya mengenal hukum-hukum terhadap zat, terhadap sifat dan terhadap perbuatan Allah. Hukum akal terhadap zat Allah ni. Wujud tak wujud? Wajib wujud. Allah ni ada kuasa tak? Wajib kuasa. Lemah? Mustahil. Buat alam? Harus. Bila kita faham perkara-perkara ni, inilah nama mengenal Allah tahap akal. Tahap permulaan. Setelah akal kita mengenal dengan betul, barulah mengenal Allah tu terjadi dengan hati, dengan perasaan, dengan zauq. Sehingga seolah-olah kita melihat Allah. Tapi sebelum pergi ke sini, sini dulu. Sini sudah mantap, baru sini. Nampak tak? Sebab itu dalam Al-Quran kita tengok tafsir surah Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Ayat yang pertama, asbabun nuzul.
Apa asal usul turunnya ayat surah Al-Ikhlas? Asal usulnya penduduk Mekah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hakikat Tuhan? Ar-Rabbi min zahab, adakah Tuhan itu buat daripada emas? Adakah buat daripada kayu? Adakah dia tembaga? Adakah dia buat daripada daging? Roh? Nabi mendapat ayat daripada Allah, Qul huwallahu ahad. Hei Muhammad, kau jawab bagi mereka yang tanya tu, katakanlah Allah itu Esa. Artinya tak ada siapa berserupa dengan Tuhan. Tak ada satu pun benda dalam dunia ni kau boleh samakan Tuhan tu. Kenapa Allah jawab? Allah tak jawab aku adalah tak ada. Allah tak jawab aku adalah ini tak. Allah jawab aku Esa. Allah rahsiakan diri dia. Allah hanya menjawab aku ni Esa, zatku Esa, tak ada apa yang sama macam dia. Sifatku Esa, tak ada yang sama dengan sifat Tuhan. Perbuatanku Esa, tidak ada yang sama dengan dia. Ini makna Qul huwallahu ahad. Apa? Nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Jadi awaludin ma'rifatullah ni bukan ayat Quran, bukan hadis. Kalam ulama awal-awal agama mengenal Tuhan. Yakni mengenal hukum yang terhadap zat, sifat dan perbuatan Allah. Yakni apakah yang wajib bagi zatnya, apakah yang wajib bagi sifat dan perbuatannya, apakah yang mustahil, dan apakah yang harus bagi Allah. Dengan mengenal semua ini, inilah namanya mengenal Allah. Peringkat fardu ain. Begitu juga dengan melalui hukum ini dapat menghasilkan pengenalan terhadap rukun iman yang selebih. Selain daripada hukum-hukum akal, maka Allah perlu mengetahui hukum adat dan hukum syarak supaya jelas perbezaannya. Kerana banyak orang tak boleh nak beza yang mana hukum akal, yang mana syarak, yang mana adat. Baik, kita tengok pusat sebelah. Dah faham hukum akal Faham sikit lah. Hukum adat macam mana tuan-tuan? Hukum adat ithbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarrur ma'a sihhati takhalluf wa adami ta'thiri ahadihima fil akhar. Yang dikatakan hukum adat menetapkan ikatan ada atau tiada di antara suatu perkara dengan perkara yang lain dengan perantaraan berulang-ulang percobaan. Yang ini nombor satu, ciri yang pertama. Kalau siapa ada kitab tulis itu ciri nombor satu. Hukum adat dia kena berulang-ulang percobaan. Contoh, kalau saya tanya tuan-tuan, matahari naik ke mana? Matahari naik pada belah timur, turun kat barat. Macam mana tahu? Tengok. Hari ni tengok matahari timur, turun barat. Besok timur, barat. Maka jadilah satu hukum, matahari mesti naik belah timur, mesti turun belah barat. Hukum adat. Kau hukum akal tu, mesti itu adat. Mesti pada adat. Panadol hilang demam. Mana tahu? Makan sebiji, demam hilang. Selang seminggu makan sebiji, hilang. Selang seminggu demam lagi, makan sebiji tak hilang-hilang. Makan 2 biji tak hilang. Tu bukan demam biasa tu. Tu corona tu. Kita tengok. Sebab dia kena test 3 kali ya. 3 kali ke? Test. Sama adat. Percobaan. Ciri yang kedua, serta sah tidak menyamai penetapan tersebut. Hubung nombor 2. Ciri hukum adat ni, dia boleh berlaku sebaliknya. Tiba-tiba makan Panadol tak baik demam. Tiba-tiba makan tak kenyang. Tiba-tiba matahari tak naik belah timur, dia naik belah barat. Menunjukkan selama ni naik barat, naik belah timur, turun belah barat ni adalah hukum adat. Di mana hukum adat ni setiap saat boleh berlaku sebalik. Boleh berlaku sebalik.
Tak mesti macam tu. Ciri yang ketiga, juga tiadalah memberi kesan di antara satu sama lain pada kedua perkara tersebut. Juga tidak memberi kesan, la ta'thir. Ini ciri yang ketiga. Zahirnya bila kita makan, perut kita kenyang. Hakikatnya bukan makan itu yang mengenyangkan. Makan ni langsung tak ada kesan, dia cuma proses je. Satu hari Nabi Musa sakit gigi. Maka berdoalah Musa pada Allah, ya Allah, gigiku sakit, bantulah aku. Maka Allah Ta'ala kata, hey Musa, kau pergi kat pokok sekian-sekian, kau makan daun. Musa pergi ambil, makan. Makan elok, oh sihat. Selang sebulan sakit gigi lagi. Kali ni Musa dah tak pergi, tak doa lah, dia terus pergi makan. Selai dia makan tak hilang, dua helai dia makan tak hilang. Dulu makan selai hilang. Kata Allah tanya, kenapa Musa tak hilang? Dulu kau sakit, kau minta kat aku. Kali kedua kau terus makan. Sekarang ni yang menyembuhkan siapa? Daun tu ke aku? Ini hukum adat. Tidak memberi kesan. Pisau yang tajam memutuskan. Tiba-tiba Allah buat contoh dalam Al-Quran. Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya tak putus. Dicampak pisau tu dekat busut, terbelah dulu, batu terbelah. Tak diizin Allah. Pisau memutuskan, itu hukum adat. Boleh berlaku sebaliknya serta tidak memberi kesan. Ini tiga ciri ni. Misalnya tambatan ada makan dengan ada kenyang, dicobalah 3 kali, makan sebanyak 3 kali, kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Makan ada kenyang. Atau tambatan tidak makan dengan tiadanya kenyang, setelah berulang kali dengan tak makan, ternyata lapar. Apa lapar ni? Tak makan. Besok apa lapar ni? Tak makan. Tak makan tak kenyang. Hukum adat. Walau bagaimanapun, makan atau tidak makan, sekali-kali tidak memberi kesan kepada kenyang atau lapar. Pada hakikatnya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengenyangkan. Lepas tu Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Nabi kadang-kadang puasa 3 hari straight, tak makan langsung, 3 hari straight, tak ada apa-apa. Sahabat pun beli, ya Rasulullah, aina tabitu, aina ta'kul? Bila kau tidur? Bila kau makan? Tapi kata, abitu indallah, aku tidur di sisi Allah. Wa huwa yut'imuni wa yaskini, dia yang bagi aku makan, dia yang kenyangkan perut aku ni, dia yang menghilangkan hausku. Harus ya. Kita kalau tak makan, wajib makan. Tak makan tak boleh. Ubat, wajib makan ubat. Tak makan ubat, sakit tambah. Hukum adat. Hukum adat jangan kita pegang sangat. Ya betul kita kena makan, tapi yang menyembuh tu tetap Allah. Terbagilah hukum adat ini kepada 4. Kalau tadi hukum akal bagi 3, adat bagi 4. Mana 4 tu? Tuan-tuan ikut saya cakap. 4 tu yang pertama, ada dengan ada. Apa dia? Ada dengan ada. Yang kedua, tak ada dengan tak ada. Tak ada dengan tak. Yang ketiga, ada dengan tak ada. Yang keempat, tak ada dengan ada. Boleh kan? Hukum adat. Boleh? Tampaklah tuan-tuan, saya kalau mengajar, saya mengajar. Saya bukan ceramah, saya mengajar. Mungkin tuan-tuan tak biasa cara ni. Ni belajar. Kalau ceramah lah. Saya mengajar. Saya nak tuan-tuan faham tauhid ni. Saya tak nak tuan-tuan dengar, saya nak tuan-tuan faham. Tauhid ni kita nak bawa mengenal Allah. Hukum adat ada 4. Apa dia tuan-tuan? Ada dengan ada. Tak ada dengan tak ada. Tak ada dengan ada dengan tak ada. Apa tu Ustaz? Inilah tuan-tuan hukum adat yang telah kita susun dalam otak kita ni, macam kotak. Ada dengan ada, tak ada dengan tak ada,
Ada dengan tak ada, tak ada dengan ada. Misalnya mana tuan Adam? Seperti ada kenyang sebab ada makan. Ada kenyang sebab ada makan. Ada sihat sebab ada makan ubat. Padahal tu hukum adat tu. Artinya sah berlaku sebaliknya. Sah mungkin makan ubat tak sihat. Tak makan ubat sihat tak? Mungkin. Kerana yang menyihatkan tu Allah. Mungkin. Apa terjadi kalau kita telah meyakinkan ada dengan ada ni mesti? Syirik. Syirik. Sebab tu kadang-kadang kita jadi syirik tu tanpa pasal. Makan ubat kecil manis daripada umur 40 sampai 60. Daripada beg ubat tu besar ni jadi besar tu. Kalau tinggal takut. Padahal keyakinan kita tu tak boleh ada pada ubat ni. Makan kena makan. Dan tak makan, makan itu hukum adat. Hati tak boleh berpaut pada ubat itu. Sembuh Tuhan. Ada dengan ada. Contoh tak ada dengan ada wajib belajar dengan ada pandai. Kenapa pandai ni? Rajin belajar. Oh, belajar tu dah menjadikan pandai. Yalah. Sebab saya rajin tu, sebab tu saya pandai. Dah syirik. Itu hukum adat. Tak nampak. Yang kedua, tak ada dengan tak ada. Tak ada dengan tak ada. Tak kenyang sebab tak makan. Tak ada kerja, tak ada SPM, tak ada kerja. Tak ada kerja, tak ada rezeki. Hukum adat tu. Sekarang melambak SPM, tak kerja. Yang tak ada SPM nak banyak kerja sebab tak pilih kerja. Macam mana? Hukum adat. Nak kalau orang dulu kan, kau kena kerja kerajaan. Kenapa? Ada pencen. Ada pencen, ada duit, ada senang. Oh, pegang. Seluruh anak mesti kerja kerajaan. Kerja sendiri tak boleh. Takut. Sekarang dah tak ada lah. Itu hukum adat. Hukum adat. Ada dengan tak ada dengan tak ada. Yang ketiga, ada dengan tak ada. Ada dengan tak ada. Ada sejuk sebab tak ada selimut. Ada ilmu sebab tak sombong belajar dengan orang yang dianggap rendah. Ada dengan tak ada. Ada makan ubat, tak ada penyakit. Hukum adat tuan-tuan. Kawan saya baru ni tak ada ajal sampai. Anak dia cerita, ayah setiap hari, setiap bulan buat check up, medical check up, semua bagus. Bangga. Tengok check up ayah, tak ada satu pun yang fail. Main badminton, main, penat, tekan juga, mati, sudden death. Berapa ramai sekarang yang macam tu, yang kuat exercise, hari-hari jogging, dipanggil Allah. Yang tak rajin exercise pergi masjid sana, masjid setiap malam, tak mati-mati juga. Kerana mungkin ini pengajaran daripada Allah. Bagi manusia, jangan terlalu yakin dengan hukum adat. Kena tengok hukum akal. Makan ubat sihat harus diakal. Harus. Jangan kita bina keyakinan kita sebab kita berulang-ulang test keputusan yang mesti macam ni. Tak mesti. Yang keempat, ikatan tiada dengan ada. Tidak hangus sebab ada manis suatu yang menegah, sebab basah. Kenapa tak hangus? Basah tu tak hangus tu. Habis Nabi Ibrahim ada basah. Keringnya tak terbakar. Tak percaya kafir. Tidak dapat ilmu dengan ada sombong belajar pada orang rendah, tetapi pandai. Jadi inilah tuan-tuan, kotak pemikiran manusia kalau ilmu tauhid tidak ada dalam hati. Artinya dia sentiasa berfikir ada dengan ada duit, ada rezeki. Tak ada duit, tak ada rezeki. Itu je dia kerja. Sebab dia ikat ada dengan ada.
Tak ada dengan tak ada. Tak kerja, tak makan. Banyak orang tak kerja makan Bukan suruh jadi pemalas. Maksudnya, jangan kita letak keyakinan di situ. Tak ada dengan ada, dan ada dengan tak ada. Manusia berputar dalam tu. Macam mana nak keluar ni? Nak keluar daripada himpitan 4 kotak ni. Melalui hukum akal. Jadi ini semua harus kita pakai mask, jaga 1 meter, kawal sempadan, ada penjagaan, tak ada corona. Hukum adat tu dekat Kedah punya jaga-jaga, si Bang Angga datang, pak kena. Hukum Allah, hukum adat. Bukanlah dengan makna kita tidak menjaga hukum adat ini, tetapi tidak boleh meletakkan keyakinan, kefahaman kita mesti ada ni, ada air, hilang hawa. Minyak, ada minyak kita jalan, tak ada minyak kita tak jalan. Hukum adat. Sebab tu para wali Allah, para ulama-ulama ini berkenalkan karamah. Beramai mereka yang bila kereta mereka tak ada minyak, diisi air. Salah seorang itu almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid Melaka. Masyhur wali Allah. Dikisahkan oleh anak murid dia, sekali tu tengah-tengah bawa kereta mati, minyak habis. Disuruh ambil air kat belakang, curah dalam tu. Elok jalan kereta tu. Sampai rumah, Ustaz boleh try? Jangan try, tak sampai makam. Ini dulu kena yakin ni, 4 ni kena belajar ni. Apa beza hukum akal dan hukum adat? Yang ketiga, hukum syarak. Pengertian hukum syarak, khitabullah ta'ala al-muta'alliku bi'af'alil mukallafin bitalabil awil ibahah awil wad'i lahumah. Titah Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan orang mukallaf, dengan tuntut atau harus ataupun hantaran bagi keduanya. Hukum syarak berbeza dengan hukum akal, berbeza dengan hukum adat. Hukum syarak berkaitan dengan perbuatan mukallaf, bukan perbuatan Allah. Selalu kita keliru ni, bukan zat Allah. Kita tanya, apalah Allah ni? Dibiarkan kanak-kanak kecil mati kena corona, orang maksiat tak mati pula. Apalah Allah ni? Berdosa Allah ni. Kita nak hukum syarak ke Tuhan. Hukum syarak, hukum titah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, perbuatan kita. Kalau kita nak hukum Allah Ta'ala, tak boleh pakai hukum syarak. Habis hukum apa Allah, Ustaz? Hukum akal. Contoh, Allah mematikan kanak-kanak tak berdosa dengan virus. Apa hukumnya? Hukum dia harus pada akal. Allah buat apa yang dia nak buat, harus pada akal. Allah Ta'ala suatu hari besok binasa, apa hukum dia? Mustahil pada akal. Kerana kalau Allah binasa, berarti dia makhluk lah, dia boleh tak ada. Allah Ta'ala menjadikan alam ini ataupun tak jadikan, harus pada akal. Jadi kalau kita nak hukum Tuhan, hukum akal, jangan pakai hukum syarak. Kerana makna hukum syarak tadi, titah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf. Ini balik dan berakal. Makan nasi, apa hukum dia? Minum arak, apa hukum dia? Perbuatan mukallaf. Dengan tuntut atau harus ataupun hantaran bagi keduanya, terbahagilah hukum syarak kepada 2. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada siapa nak bertanya? Ya, jadi nanti kita akan kupas hukum syarak ni dengan agak panjang lagi. Macam mana dikatakan hukum taklifi, macam mana kata hukum wad'i.
InsyaAllah nanti saya akan ulang bagi tuan-tuan nampak dengan jelas yang mana akum akal, yang mana adat, yang mana syarak. Setelah jelas, barulah kita masuk pembahasan sifat-sifat Tuhan. Barulah nampak dia punya step tu. Barulah tuan-tuan rasa, ini yang aku cari. Barulah kenal diriku akan Tuhanku dengan sebenar-benar kenal. Tahap fardu ain, insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi sultani. Allahumma inni qulubana wasta'min asrarana washhad bi i'tibari afkarana. Wa sallallahu sallam alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.